Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera rakan-rakan sahabat SIP seluruh Malaysia. Selamat datang ke sesi perkongsian SIP Partners Malaysia sebenarnya. Yang kali ini saya akan berkongsi berkaitan dengan bagaimana kita gunakan Google Form sebagai satu pendekatan dan cara kita mengurus pengurusan bimbingan kita sebagai SIP. Dan kepada rakan-rakan yang lupa, hari ini sesi ini kita rakamkan dan seperti biasa juga kita akan berikan sijil kepada yang telah berjaya menamatkan sesi. Dan untuk makluman rakan-rakan, hari ini kalau kita berkesempatan, sebab saya tagging masa 2 jam, kalau sempat tuan-tuan kalau sempat kita akan belajar 2 perkara. Pertama sekali ialah Google Form asas, satu lagi ialah bagaimana kita advance sikit. Kita laksanakan Google Form ini dan kita integrasikan dengan AutoCAD dengan tujuan untuk kita 2580 untuk kita mencetak sijil ataupun kita hasilkan template sama ada dalam bentuk dokumen ataupun PowerPoint. Baik, jadi sebelum saya mula, saya nak paparkan dulu ini dia tindakan kita pada hari ini. Ini topik yang saya sedang kongsikan. Kemudian ini agendanya, kita akan memulakan Google Form. Saya mohon maaf tuan sebab saya tak tahu latar belakang tuan-tuan dan puan. Jadi saya mula agak basic sikit. Nanti kita terus advance lah. Hands on menghasilkan tuan dapat memulakan Google Form daripada Google Suite ataupun daripada Google biasa pun tak apa. Kemudian yang kedua, kita akan buat hands on menghasilkan Google Form untuk merekod kehadiran khusus. Nanti tuan-tuan sebagai SIP akan buat khusus kepada PGB. Tuan-tuan boleh gunakan borang ini. Kemudian yang B, kita akan cuba laksanakan juga pelaporan online gunakan TKC. Bagaimana kita isi gunakan Google Form, nanti dia keluar dalam bentuk PDF dalam Google Doc. Baik. Ini kehadiran tuan kalau boleh tuan-tuan ambil dulu dia punya maklumat. Okey, iaitu kod sesi N90OF. Tuan-tuan boleh scan ataupun tuan-tuan boleh catat dia punya URL. Tapi tak apa, lepas ini pun saya akan masukkan dalam grup dia punya link tu. Yang penting ingat dia punya kod N90OF. Baik, nanti saya terangkan kenapa saya gunakan kod sebab kita nak gunakan satu form tapi kita guna banyak event. Jadi kita bezakan dengan kod tuan. Baik, okey, jadi saya teruskan lagi ni. Untuk Google Form. Okey tuan-tuan jadi untuk memudahkan kerja kita pada hari ini, saya mencadangkan tuan-tuan buka 2 browser 2 tab dalam browser tu dua tab. Sekejap saya tunjukkan caranya. Sekarang saya dah buka kepada nampak Okey, baik. Okey, sekarang ni tuan-tuan ikut saya kalau boleh. Tuan-tuan buka satu tab barulah. Cara nak tab baru senang aja. Klik plus tu kan. Okey, klik plus, nanti dia keluar macam gini. Hilang dah saya buka baru Dia keluar macam gini. Okey, Google. Okey. Jadi kita nak mulakan Google Form ni dengan 2 cara. Pertama, kita boleh type saja dekat URL tu google.com Google Form type di Google Form. Gini cepat. Ataupun tuan-tuan gunakan cara yang saya biasa gunalah. Saya suka cara ini. Saya klik dekat application Google kat sini. Saya pergi kat Drive sebab saya nak pastikan bahawa saya punya Google Form ni disusun dengan sistematik supaya senang nak cari. Jadi saya biasa akan gunakan Google Drive. Okey. Tuan-tuan ikut saya kalau boleh supaya kita dapat hands on. Apa tadi Google Google Form? Type Google Form. Tapi kalau nak mudah doktor, pergi je dekat apa ini? Dekat kita punya application dekat atas ni, ikon yang ada titik 9 ni. Klik kat situ, tekan Google Drive. Supaya kita tahu di mana Google Form itu nanti disimpan cara saya lah Kejap. Kita kena download dulu tu ke yang kata kat Google Form tak perlu. Tak payah? Tak perlu. Kita terus buka dekat ni je? Ya, buka saja. Okey. Buka dekat intake kita? Tak, sekarang doktor kena pastikan doktor dah ada paparan macam saya ni. Google. Lepas tu dah ada. Okey. Lepas tu pastikan ini akaun kita. Okey. Boleh doktor?
Okey. Okey dah Jalan juga. Jalan. Okey, sekarang ni kita tekan balik titik 9 ni. Lepas tu kita tekan dekat drive. Cara saya cara agak macam cara orang lama lah kalau budak muda type terus Google apa form terus. Cara saya ni lah sebab saya nak pastikan saya nak gunakan untuk PGB juga Okey supaya mereka tahu. Kadang-kadang dia dah buat dia tak tahu kat mana dokumen dia simpan Okey. Bila type Google Drive tuan-tuan dia akan keluar paparan Google Drive kita lah Itu bergantunglah kalau tuan-tuan aktif macam-macam ada Okey. Jadi ini saya jelaskan cara yang kita kena buat dengan PGB. Bila dah ada Google Drive macam ni, ini Google Drive paparan Google Drive. Apa yang perlu kita buat sekarang ialah kita tekan new. Tekan new dan kita buat satu folder tuan. Folder ni kita simpan segala Google Form yang kita buat. Jadi senang bila ada apa-apa kita cari caranya mudah saja. Tekan dekat plus sini. Tekan dekat folder. Lepas tu namakan folder itu. Sama ada tuan-tuan nak gunakan nama ikut event ataupun ikut kita punya aplikasi lah. Sekarang ni saya gunakan katakan Google Form SIP. Jadi saya tahulah ini berkaitan dengan SIP saya tekan create kat sini. Tuan-tuan, ni cara yang sangat basic tuan tapi saya sesuaikan dengan keperluan PGB sebab kadang-kadang PGB nanya saya kat mana dia tak jumpa sebab Google Form ni Google Drive ni dia tak tahu nak cari kat mana Google jadi saya akan create kat sini. Tuan bila create dia akan ada kat sini tuan macam ni lah. Dia ada ini yang gambar file ni semua folder-folder tuan ini semua folder-folder ini paling basic lah Encik Mansur kalau nak bantu boleh bantu Encik Mansur baik. Kepada pengguna e-didik pengguna e-didik sila beri perhatian kita kena settingkan folder kita ni supaya folder kita nanti boleh di-share dan orang lain boleh buka. Sebab bila kita gunakan e-didik ni dianggap akaun luar daripada Google biasa email biasa jadi kita kena setkan ikut langkah saya sebut ni tuan ni katakan ini saya punya folder tadi kita nak buat satu folder senang supaya setiap dokumen tak perlu buat. Kalau tak nanti kita kena buat satu-satu. Ni satu folder ni mengandungi Google Form. Kita nak setkan supaya Google Form ini nanti siapa buka aja dia boleh buka, ada minta request dan sebagainya Jadi kat sini tuan right click sebelah kanan. Right click sebelah kanan. Dan dia akan keluar berbagai menu kat sini. Fokus kepada dekat sini share. Kalau saya laju tolong beritahu tekan dekat share. Boleh? Tekan dekat share. Kita lihat apa yang keluar. Dia akan di loading sekarang. Dia akan beritahu ini kita punya account supaya jangan salah lah Lepas tu owner, kita sebagai owner Baik, yang atas ni kalau kita nak tambah katakan kita ada ramai rakan-rakan kita SIP katakan SIP Kulai ni 2 orang, saya boleh tambah nama tuan ini bagi akaun e-didik saja yang lain-lain tak perlu buat. Saya tunjukkan ni bagi mereka yang gunakan akaun e-didik baik. Selepas kita dipaparkan dengan paparan ini kita pergi dekat yang bahagian yang kedua ni, iaitu dia kata get link. Kita jangan get link dulu, kita change link to kita buka dulu link ni, kita buka dulu kita boleh buka sini ataupun kita boleh tekan kat sini boleh juga ni tak boleh lah, hilang pula ulang balik tak perlu, saya tak payah. Tuan-tuan pergi dekat change link, klik sini. Ingat ni paparan yang latest lah bila saya klik aja change link dia keluar macam gini. Ni jangan copy lagi jangan copy lagi. Tuan nampak ke bawah ni nampak dia kata anyone at e-didik sahaja yang boleh buka. Jadi kita nak buang ni, kita nak tukar.
Sekarang ni kalau saya copy yang ini, saya post dalam kita punya group, hanya orang yang ada e-didik saja boleh buka. Jadi kita nak buka ini dulu tuan. Kita buka ni, kita pergi kepada menu yang ketiga. Anyone with the link. Okay, anyone with the link. Okay. Saya klik kat sini. Dah selesai. Okay, kita tengok pula sebelah kanan. Yang ni dia jaga sikit. Kita sekarang dah beri akses kepada sesiapa saja yang buka, boleh gunakan kita punya Google Form kita buat, boleh isi. Okey, kat sini viewer ni kita kekalkan sebagai viewer. Kalau kita klik, dia ada viewer ataupun editor. Jangan editor lah, nanti editor nanti orang boleh ubah suai kita punya Google Form. Jadi kita tekan kekal je viewer. Okey, tekan done. Baik. Okey, selesai. Cik Man. Ya. Cik Man. Alright, teruskan. Boleh stop tak sekarang ni? Stop kejap. Okay. Balik kepada kat Google Form. Google Form lah. Apa Google Drive tadi? Boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Sebab saya dah dapat dah dekat ni. Tapi saya gunakan laptop satu lagi lah. Tak boleh sebelah-sebelah. Tak apa, tak boleh. Okey, sekarang doktor sampai mana? Tak apa. Saya baru buka dekat Drive sebab saya dah masuk atas akaun e-didik dalam komputer yang lain. Dah jadi masuk? Sekarang ni sejak tu lepas tu saya dah tak dapat dah. Okey, dapat tak? Tak dapat ikuti. Dapat tak paparan macam ni? Saya tak dapat paparan ni, saya buka yang atas nama saya lah kan. E-didik saya. Ya. Dan dekat titik 9 tu saya pergi Drive kan. Okey, jap doktor Saya mula semula saya tutup ni. Saya buka yang baru. Okey. Sekejap Okey, sekarang ni saya tekan titik 9 ni, sudah buat kan? Okey, saya tekan nama atas akaun sendiri Ya, atas akaun kita lah, e-didik Okey, lepas tu tekan Drive. Okey, tekan Drive. Dah dapat. Okey. Baik tuan-tuan Okey. Saya maklumkan yang ini saya kena tunjukkan daripada peringkat asas sebab kita nak sesuaikan dengan keperluan dengan PGP PGP memang buat cara ni. Kalau tak dia tak jumpa dokumen nanti susah. Okey, baik. Tekan Drive. Okey, tekan Drive ni. Okey, dia akan keluar macam gini doktor Okey. Dia keluar macam ni lah. Okey, betul. Betul. Okey, lepas tu kita tekan new. Sebab kita nak kita nak buat folder. Tekan new, kita tekan folder. Okey, folder. Okey, kita namakan folder tu nama yang sesuai lah. Katakan apa-apalah Okey, katakan nama apalah folder saya ke apa ini saya buat demo je lah, demo. Okey, tujuannya apa? Kita nak simpan semua kita punya Google Form dalam sini, nak cari senang. Okey, kita create Okey, bila kita create dia akan keluar kat sini. Doktor perhatikan rakan-rakan perhatikan ada Google Form ni yang ada ikon orang, ada yang tak ada Okey, nampak ni? Ada yang ada ikon orang, ada yang tak ada. Okey. Okey, yang ada ikon orang ini ialah folder ini, semua dokumen dalam ini orang boleh buka, view dan muat turun Okey, kerana apa? Sebab kita gunakan akaun e-didik, orang lain tak boleh buka doktor. Hanya e-didik je boleh buka. So kita kena ingat tu. Jadi cara nak kita share supaya orang boleh buka, kita tekan right click sebelah kanan ni. Okey. You punya you punya akaun baru yang you tadi tu apa, G form saya buat Google Form. Ya, Google Form. G form. Okey, you punya ada gambar orang kan? Ya. Saya punya tak ada gambar orang. Ini kita pun nak buat ni, Betul sekarang ni tekan folder tu, tekan sebelah kanan. Nak buat ni, kita nak buat lah. Betul, tengah buat. Okey, lepas tu tekan share. Tekan share. Share. Okey, share. Okey, tunggu. Di loading. Okey, kat sini. Okey. Baik, lepas tu dekat sini. Ini nak beritahu bahawa ini akaun kita e-didik sebagai owner Okey, selesaikan tu tak apa. Pergi yang kedua ni doktor, yang get link ni. Dekat bawah tu ada change link to edidik.edu. Okey, klik kat situ.
Klik kat situ. Ya. Okey. Sekali lagi saya maklumkan, langkah ini bagi mereka yang gunakan akaun e-didik atau akaun MyGuru saja ya. Kalau akaun Gmail biasa tak perlu Baik, lepas tu dekat sini doktor, kat sini dia beritahu status sekarang ini yang boleh buka dokumen kita ialah mereka dalam akaun domain e-didik saja Jadi kita kena ubah yang ini. Kita kena ubah, kita klik kat situ. Kita pilih anyone with the link. Okey. Okey. Dah selesai ni. Okey, lepas tu dia update. Level permission tu dia dah update. Lepas tu kat sebelah kanan ni pastikan dia dalam keadaan view saja view. Kalaulah dia pergi kepada editor, tolong pastikan ubah kepada view. Kita tak nak orang lain edit kita punya bahan. Dia boleh lihat dan buat aktiviti saja tanpa dia mengubah Okey, selesai. Kita tekan done. Tekan done. Okey Baik, tekan done. Okey. Sekarang dah siap? Dah siap? Okey, kita buka folder tadi. Macam mana kita buka dalam kita punya drive biasa Contohnya saya punya folder kat sini Google Form ni. Saya buka Google Form kat sini. Klik 2 kali saja. Okey. Dia keluarlah. Sebab saya dah ada aktiviti sebelum ni, dah ada lah macam-macam semua Google Form ni Okey, baik. Sekarang ini sama ada rakan-rakan nak buat folder baru ikut event atau aktiviti terpulang. Macam saya buat satu folder untuk form bagi pembelajaran, satu form untuk Google Form yang kita nak belajar sekejap lagi, satu folder untuk team, satu folder ni dia kat luar. Ini sebagai contoh lah, nanti saya ambil, saya boleh copy dan sebagainya Jadi yang ini terpulang kepada rakan-rakan Okey. Baik, bila kita buka satu folder dan kita hasilkan satu satu Google Form, dia akan keluar ikon warna biru macam ni doktor macam ni. Okey. Yang warna biru ni Ni, biru ni. Warna purple. Tak nampak. Ni nampak tak mouse saya sekarang ni? Nampak. Okey, akan warna purple kan? Purple biru tu. Warna purple. Purple ini nanti ini merupakan dia punya Google Form punya borang. Yang ikon nombor 2 ni, ini ialah Google Sheet biasalah Okey, baik. Sekarang ni ya. Cik Man, ya. Sekejap ya. Okey. Kebetulan Cik Man punya orang kata drive tu dah ada punya folder-folder. Macam saya sekarang ni sebab saya start with 0, kosong. So bila saya tekan tadi new folder yang saya create tu, ada keluar paparan yang kat tengah-tengah tu drop files here. Use the new button. Tak apa, itu abaikan sajalah. Sebenarnya gini doktor sebenarnya kalau dalam keadaan kosong dia keluar begitu. Kenapa? Sebab untuk Google Form ni dia menyokong aplikasi kita boleh drag and drop dokumen. Contoh doktor katakan saya ada satu file lain dalam dokumen lain, saya buka katakan saya ada ikon ni. Katakan saya ada dokumen ni. Saya nak masukkan kat dalam saya punya folder ni Ini saya punya, ni dari laptop, saya nak masuk dalam saya punya Google Drive. Sebenarnya Google Drive ni dia support drag and drop cara pindah file Contoh saya buat begini Saya klik ni, saya drag, saya masukkan kat folder yang saya nak. Katakan saya nak masuk kat dekat e-pembelajaran Okey, e-pembelajaran saya letak sini. Yang ni kalau gini ada Ini e-pembelajaran ni saya lepaskan. Okey. Upload. Itu yang doktor nampak drag and drop tu. Tapi tujuan pelajaran kita hari ni kalau doktor nak buat sebab kita nak buat Google Form kita bukan buat dokumen ni. Jadi kalau nak buat Google Form kita terus tekan new. Okey, new. Okey, new atas ni. Okey, sama ada kita nak buat satu layer folder lagi terpulang. Okey. Macam saya sebab dah ada saya dah ada folder ni dia. Okey, jadi sekarang ni kita tekan new, kita pergi ke more. Dia new ni ada file upload, ada folder, ada Google Doc, sheet, slide, more. Tekan kat more, klik dekat Google Form. Okey, saya ingin maklumkan Google Form ni dia menawarkan sama ada blank yang borang yang kosong ataupun template. Yang ini nanti tuan-tuan dan rakan-rakan explore sendiri tapi saya tunjukkan Kalau kita tekan Google Form,
kita pergi template, kita klik kat sini. Ini bagi rakan-rakan yang ada e-didik, kita nanti dapat akses kalau ada rakan-rakan e-didik seluruh Malaysia yang buat Google Form dan dia nak share dengan kita. Dia akan keluar kat sini Dia keluar dekat edidik.edu. Contoh kat sini, ada satu kat sini kehadiran pelajar pra-universiti SSM Sabah. Dia dah share kat sini. Okey. Dapat kan? Satu lagi, ni general. General ni kita boleh pilih, katakan kita nak buat satu Google Form, kita tak ada idea, malas lah, kita nak guna aja apa yang ada. Yang ini kalau nak buat quiz kat sini, ini kalau kita, ini aktiviti PA21 exit ticket. Iaitu kalau kita buat sesi pembelajaran kat sekolah kan, cikgu boleh gunakan exit ticket. Ini assessment, ini sekolah ni. Ini assessment yang boleh ada markah dan kita boleh generate sijil. Ini worksheet berkaitan dengan latihan-latihan yang diberi. Ini semua yang atas ni lah untuk pendidikan. Okey tuan Tapi hari ni kita nak mula daripada kosong tuan kita nak mula daripada kosong Baik. Jadi saya ulang balik. Okey, dekat folder tadi kita pilih folder mana yang kita nak simpan Google Form. Jadi sekarang ni tuan-tuan, saya tekan dekat new. Okey, saya pilih more. Saya pilih Google Form dan saya akan pilih yang blank kita nak mula daripada kosong. Okey, pilih blank. Lepas tu kita akan create and share, klik saja. Okey. Baik. Okey, kat sini tuan dekat sini kita type lah nama borang kita. Apa nama borang kita ni? Katakan borang kehadiran khusus ataupun okey. Ya, okey, baik. Sebelum kita masuk ni tadi, ghostan sikit. Ghostan sikit. Okey, saya tutup dulu. Ghostan. Okey, kat mana tu? New? Back. Okey, kat sini. Lepas tu apa? Buat apa? Tekan dekat more. Folder. More dah dapat tadi. Okey. Tekan Google Form. Okey, kita pilih blank. Lepas tu ada edidik.edu dengan general. Kita ambil apa? Blank. Ya. Okey. Kita keep on. Tadi kita tengok template. Lepas tu kita saya faham. Klik balik. Okey, doktor. Folder ataupun kita boleh back. Tadi saya mula-mula tunjukkan yang template ni kan. Form template. Jadi kat sini dia keluarlah yang dihasilkan oleh orang lain dan juga yang dihasilkan dalam ni. Okey, sekarang ni kita tak nak pakai ni. Okey. Bila tak nak pakai ni, kita kat atas ni, tab ni, dia sebenarnya bila kita klik tu dia keluarkan tab baru. Kita tutup je, buang je pangkah je. Atas tu kita keluar je. Kita buang. Sebab kita nak guna ni. Kita keluarkan je kita balik semula kepada tab yang ada drive ni macam ni. Okey? Okey, tekan new. Tekan more. Google Form. Lepas tu kita pilih yang kosong. Sebab hari ni saya nak tunjukkan kita mula daripada kosong lah. Doktor boleh tekan blank form? Okey. Right. Okey, tekan blank form. Lepas tu kita tekan create and share. Okey. Lepas tu kita keluar ni kita type lah nama borang kita borang apa. Katakan ke sini lah borang kehadiran borang kehadiran khusus Okey, PGB okey, aku start salah Lepas tu dekat sini kita letakkanlah email kita supaya apa nanti kalau dia ada apa-apa dia rujuk kita punya email Okey, saya buat gitu sebab kita nak dapat detect borang ni dekat mana senang letak nama kita Azman Safi'i @edidik email email kita edu. Ni terpulanglah saya suka gini sebab bila ada masalah dalam form description tu ke? Tak, dia dekat tajuk ni. Bawah tajuk tu letak mana email? Okey pada tu description. Ya dah. Baik. Okey Baik. Okey tuan-tuan kalau ikut rakan-rakan kita dalam GC dan dalam kumpulan digital classroom dan juga dalam kumpulan e-didik, mereka suka kat sini diletakkan nama khusus Contoh macam ni lah tuan saya ambil saya punya contoh kat sini. Katakan ni hari ni Selasa saya copy ni. Okey. Cara gini memudahkan kita Saya suka cara ni lah Okey, kat sini kita letak kat sini. Tapi ini setiap kali kita kena ubah lah
Okey, tak gini. Jadi orang tahu borang kehadiran ni berkaitan dengan tarikh sekian tarikh, tajuknya pembelajaran, Google Form, tarikhnya apa, ini untuk rujukan kita lah. Okey. Okey, baik. Okey. Ini contoh. Baik, okey, siap yang ni? Okey, baik. Sekarang ni kita nak masukkan supaya bila orang nak login, dia mesti letakkan dia punya email. Okey. Baik. Jadi yang itu saya ada orang buat last je buat, tapi saya suka buat awal-awal, takut terlupa. Saya pernah buat terlupa tuan, jenuh nak detect dia orang. Okey. Jadi kat sini bila selesai ni aja, kita tekan dekat bahagian setting ni, nampak setting atas ni? Okey. Atas, menuju atas. Setting, dia kat sini ada muka kita, ada ikon 3 titik, more ni, ada send, ada setting, lepas tu ada view, preview. Okey, setting ni, klik kat sini. Kita tekan kat sini, collect email addresses. Okey. Klik kat situ. Email addresses, yes, okey. Lepas tu kat bawah ni, ada dia tanya, respond receipt. Kalau nak kita lanjut, baca. Iaitu dia tekan satu soalan ni, dia keluar respondent receive a copy. Yang ini tuan-tuan, saya cadangkan kalau deal dengan PGB ni kita kena buat, sebab kadang-kadang dia kata kita silap email dia, padahal dia yang beri email yang salah. Jadi untuk cover kita, untuk mudahkan kerja kita tekan ni tuan, respond receipt. Sebab apa? Bila mereka isi je borang tu, dia hantar pada kita, dia dapat satu salinan. Jadi kalau dia punya email salah, dia tahu yang salah tu dia dan dia akan betulkan. Ini untungnya lah. Tuan-tuan jangan terkejut. Kita mungkin tak ramai, 3-40 orang. Tapi kalau 5 orang yang buat salah, kita nak betulkan sebab sijil dah setting tau. Susah tuan nak cari siapa salah. Jadi saya guna cara ni lah. Tapi kalau tak nak buat, tak apa. Ini option saja. Kat sini, bila kita klik saja respond receipt, dia tanya, adakah respon ini bila responden kita minta atau sentiasa? Diminta tak minta dia akan dapat. Saya akan klik kat always. Always ni maknanya dia akan tu dapat. Bukan dia minta. Okey. Baik, okey tuan. Baik, ini khusus kepada e-didik. Okey, kat sini tuan pastikan dia kata kat sini require sign in. Restrict to users in e-didik. Jadi kita pastikan yang ini kita untick, jangan tick. Okey. Kalau kita tak untick, nanti orang lain tak boleh buka. Sebab dia hanya geng aja. Macam masuk tak dapat lah, masuk tak member kita tak dapat lah. Yang lain dapat. Okey. Aku juga yang kena. Aku lagi. Agman ni dengki dengan aku lah. Okey tuan. Okey. Okey tuan. Dan kena ingat tuan, sebab saya punya contoh ini lah bagaimana kita buat pendaftaran tau. Pendaftaran, tuan boleh buat soal nantilah. Okey, bila pendaftaran ni, kita tak nak orang isi sampai 2-3 kali. Ada orang ni dia isi 2-3 kali kan. Okey. Jadi kita tekan limit to one response saja. Dekat sini tuan, respondent can edit after submit ataupun see summary. Yang ini tuan-tuan, saya nasihatkan janganlah Kalau see summary ni, kadang-kadang mereka boleh lihat maklumat orang-orang lain. Jadi bahayalah kalau jatuh kepada pihak yang tak bertanggungjawab, dia boleh gunakan kita punya email, dia boleh gunakan kita punya nombor telefon. Ini kalau boleh ni, kita jangan tick lah. Baik, selesai? Okey tuan, selesai Ini boleh Dr. Izzah? Okey, baik. Tuan-tuan perhatikan ini dekat setting dia ada menu general, dia ada presentation. Okey, presentation ni apa dia? Kat sini ada show progress bar. Ini kalau kita buat survey, bolehlah tekan ni kalau kita buat quiz, kita shuffle soalan tu, soalan tu akan randomly bertukar-tukar Okey, lepas tu kita show link to submit. Ini in case. In case kalau kita nak beri akses kepada PGB supaya mereka tak mahir, mereka boleh isikan orang lain punya lah. Kita tick je lah Kita support mereka lah ni. Okey, yang ini yang sebelah kanan ni ialah quiz. Kalau kita buat quiz, yang ini kita tak belajar hari ni, so kita abaikan dulu Okey, so dua perkara je lah lihat, general dan presentation. Okey, lepas tu dah puas hati, kita save. Jangan tak save save. Okey, dah save. Okey, sekarang kita nampak paparan sudah berubah iaitu kita dah ada email address dan ditandakan bintang, iaitu orang bila buka je dia kena berikan email.
Okey, baik. Okay, selesai. Okey, sekarang ni kita nak masukkan kod pula. Kod ataupun kita nak setkan kata laluan supaya orang-orang tertentu dalam kumpulan sasaran saja yang boleh akses. Baik. Yang ini kita pergi dekat tanda plus. Sebelah kanan ni kalau perhatikan dekat Google Form, dia ada tanda plus. Itu untuk tambah soalan. Ini import question ni kalau kita buat quiz. TT ni ialah kalau kita nak buat tajuk, keterangan dan sebagainya. Kalau orang buat survey, dia suka pakai ni lah. Dia akan buat cerita sikit lah apa tujuan dan sebagainya. Ini gambar kalau perlu. Yang ini video pun kalau perlu. Tapi mereka yang terlibat dalam quiz dan sebagainya, dia akan gunakan ni. Hari ini kita gunakan satu, add question. Ini kalau perlu kita akan gunakan nanti add title. Yang akhir sekali ialah section. Baik, sekarang ni saya gunakan tanda plus ni. Tanda plus ialah tanda kita nak tambah soalan. Kita klik. Okay, dia keluar soalan. Sebenarnya dah ada pun kat sini tadi. Saya tambah je. Baik, yang ini kita letakkan kod kod apa? Kursus. Okay. Baik. Kod kursus ni tuan, dia ada banyak kelebihannya. Pertama, kita nak pastikan orang yang hadir saja isi. Yang keduanya ialah kita nak bezakan satu kursus dengan kursus yang lain. Dan kita hanya ada satu saja rekod. Kotak nanti banyak sangat file. Okey. Baik. Dah selesai ni kod kursus. Dekat short answer ni, kita kekalkan short answer-nya. Biarkan saja kosong. Ini yang pertama. Okey, lepas tu dekat bahagian 3 bintang ni, 3 titik ni. 3 titik ni, klik. Okey, lepas tu kita tekan description. Tekan description. Description ni kita type lah. Arahan kita, para peserta perlu mengisi kod kehadiran. Kod kursus. Kod kursus bagi mengesahkan kehadiran anda. Baik. Baik, selesai. Okey. Ni ada jawapan. Man. Man. Okey. Okey. Cuba ulang balik Man, bahagian kod kursus ni macam mana nak itu? Okey, macam biasa so. Sekejap nak tunjuk balik Okey, saya delete Dekat 3 titik tadi. Okey. Titik. Okey, dekat Tekan description dulu. Tekan description. Supaya kita boleh tulis something kat sini lah Dah Right. Dah. Okay. Lepas tu kita pergi 3 titik lagi. Kita tekan pula respond validation. Oh. Okey, Dr. Izzah okey tak? Mansur ni dah expert, dia tak kisah. Man. Ya. Okey, lepas tekan kod tadi pergi mana? Yang mana tekan apa? Respond validation Aku tak ada pun respon validation tu kat mana? Dekat 3 titik so. Dekat ni. Okey, pertama sekali kena tekan short answer Pastikan dia dalam soalan ni, kod khusus ni, dia pada short answer. Oh, short answer. Lepas tu aku pergi dekat yang 3 titik ni. Okey. Description. Okey, lepas tu respond validation. Kita dah description ni kita dah klik, kita tekan pula respond validation Klik. Okey, dekat sini berhati-hatilah berhati-hati. Okey, sebelum saya teruskan saya nak pastikan semua dapat tak? Okey, semua dapat tak? Boleh bos. Boleh Okey, baik. Kalau boleh saya teruskan Cik Azman. Ya, okey, teruskan. Kita nak type para peserta perlu mengisi kod tu menggunakan apa Dekat short answer tu type saja ataupun. Okey, yang ini doktor Puan Julia yang ini dia akan keluar bila kita tekan sini dulu Saya buat semula saya delete delete. Okey. Puan Zuraida Okey. sorry ada orang. Mansur dia dahsyat dah, boleh tak kenal orang dengan suara, dahsyat. Okey. Baik, saya semula Okey, semula saya delete ni lah Okey, sekarang ni bila keluar apa barang ini, kita dah ada kita punya kod tadi.
Ni email, email kita nak buat kod, kita tekan dekat soalan ni add question. Okay, tekan kat sini. Ya. Okay. Sebelum you mulakan. Alright. Okay. Kod khusus ni pada mana-mana ruang untuk question kan? Okay, ikut saya je Okay, kita dekat question ni. Terima kasih. Kita type aja, bila keluar question ni biasanya dia akan keluar random. Kadang-kadang multiple choice dan sebagainya, tak apa, kita buat dulu gini. Type kat sini kod khusus. Pulang ada orang suka kod sesi lah, password dan sebagainya Okey, kod khusus Okey. Baik, kat sini kita pastikan kita pilih short answer. Jaizah dapat short answer Okey. Dapat. Baik, okey, lepas tu kita tick dekat bawah ni. Kita tick dua-dua lah senang tick description. Okey. Lepas tu kita tick response validation. Okey. Dah? Okey. Baik, untuk description kita nyatakanlah maklumat yang kita nak sampaikan kepada peserta Contohnya saya pilih tadi, para peserta diminta mengisi kod khusus bagi mengesahkan kehadiran Tuan Puan Okey. Ini sebenarnya tujuannya ialah saya punya pendekatan, saya tak nak gunakan banyak sangat Google Sheet, tapi satu sheet setiap program dibezakan dengan kod. Itu saja Di samping kita dapat mencegah sebarang tindakan-tindakan yang tidak jujur dalam kalangan PGB kita. Dia tak adil pun dia kata dia adil Baik, okey, selesai tu. Okey. Kita pergi dekat bahagian bawah ni yang ada number ni, kita ubah kepada regular expression Dia ada 4 menu, number, text, length, regular expression. Kita klik dekat sini. Lepas tu dia tekan kat sini kata contains. Tengok dulu. Kat sini kita pilih perkataan match. Okey, tekan kat sini. Saya dah lost dah ni. Nanti kejap. Tadi, okey. Bila description tu, saya dah type lah ikut ni para peserta ni. Lepas tu you sebut apa dah, saya tekan balik yang 3 titik ni. Okey. Yang ada dengan tu automatically kita tak boleh back Apa yang kita type tu kita type balik tak boleh back. Okay, tak apa. Lepas tu teruskan. Okey, Doktor. Okay, next. Okey, lepas tu pattern. Inilah kod yang kita nak tulis. Apa kodnya? Macam saya, sebab saya ada e-cert, saya biasanya akan gunakan kod daripada e-certificate. Tapi kalau tuan-tuan tak ada, tuan-tuan boleh bubuh aje lah. Misalnya TEST 25. Contoh gitulah Okey. Contohlah Okey, lepas tu ini tuan-tuan, ini buat sendiri tapi kalau boleh jangan mudah sangat, jangan susah sangatlah. Yang ini bebas sebenarnya. Apa pun password yang kita nak guna Okey. Tapi pastikan satu event, satu password Baik. Okey, dekat bahagian custom error ni kita nak type kalau dia salah tulis password, apa yang keluar kat sini. Jadi kita boleh type lah sila masukkan kod kursus yang betul Okey Okey. Jadi bila dia salah je mesin ni keluar Okey, setakat ni boleh tak tuan-tuan? Okey, Cik Man, okey. Okey. Lepas tu dah selesai kita pastikan required diklik. Okey. Dah selesai. Okey, selesai. Okey, kita tekan balik yang tekan sebelum tekan okey, saya biasanya gini tuan-tuan sebab ini amalan kalau saya ikuti sesi itulah dia kata amalan yang profesional, dia kata nampak kita punya pengurusan yang dari segi kesan visual yang baik. Dia kata sebelum kita masukkan maklumat peribadi ataupun peserta, kita tekan yang ni tuan ini ialah section nanti dia paparan pada handset dia akan keluar ini sebagai satu section.
Lepas tu nanti untuk section yang kedua dia akan keluar pada page yang lain. Ini macam page lain lah. Okay, jadi nak profesional, ni kalau ikut mereka lah yang menghadiri sesi ni. Tekan dekat sini. Okay, kat sini kita tuliskan apa? Kat sini maklumat peserta lah maklumat peserta Okay. Jadi sekarang ni tuan dia isi email, dia isi kod, baru dia dapat akses untuk masuk ke bahagian ini. Itu pentingnya lah kalau kita buat cara tu. Okey. Jadi sekarang ni maklumat peserta, kita tulislah sikit maklumat. Mohon para peserta mengisi maklumat diri anda dengan tepat. Okey. Sebab kita nak pastikan bahawa nama pun nanti huruf besar. Okey, baik. Okey, selesai, kita tekan plus. Ini dah section baru. Ini tadi page yang pertama. Ini page yang baru. Kita tekan kat sini. Biasanya kita minta apa tuan? Nama dia kan. So, nama kita akan minta dia huruf besar lah. Huruf besar. Okey. Lepas tu dekat sini kita boleh pilih short answer, tapi kita tak dapat jangka nama kawan-kawan kita kalau panjang-panjang nanti. Saya lebih selamat letaklah paragraf biar panjang sikit. Baik. Jadi yang ini tuan, sama juga sebab kita nak beri peringatan kepada dia kalau boleh nama ikut huruf besar. Kita klik dekat sini, kita tekan description dan kita tulis mesej kat sini. Mohon nama di huruf besar pun tak apa bila nampak. Sila type nama anda dengan mengguna huruf besar. Okey. Bagi keperluan sijil lah. Keperluan sijil. Sebab bila dia tulis huruf kecil, sijil yang kecil. Sijil. Okey, Cik Man. Okey, baik. Cik Man. Okey, teruskan. Okey, Cik Man. Okey, teruskan. Ya. Okey, maklumat peserta, mohon para peserta mengisi maklumat diri anda dengan tepat kan? Ulang balik macam mana nak dapatkan huruf besar? Yang the next apa? The next ni. apa kita? Okey. Yang ini, okey, tekan dekat sini. Tekan description. Description. Ya, description tekan. Bila Sekejap. Okay. Saya berada dekat sini tapi saya tak ada yang kata 3 titik yang ada description tu kat mana? Okey, ini okey Dato' saya faham tu. Dato' sebenarnya dia tak pergi lagi kat ni sekejap Okey, sekejap saya copy dulu. Okey. Okey, sekarang ni bila kita yang ini tadi dia keluar yang ini section betul, section. Section ni dia macam lebih kepada pemisah lah antara satu page dengan page lain. Jadi lepas kita buka section ni, kita kena tekan plus ni, add question. Add question. Plus dekat mana? Kat tepi atas sekali. Ya. Tekan kat sini. Okey, saya dah ada 2 section. Okey. Bawah daripada maklumat. Okey. Section ni satu je. Satu saja. Kalau 2, tekan kat sebelah kanan ni. Dekat section ni satu lagi kalau 2 tekan satu. Lepas tu delete section, delete. Okey, satu je dulu. Kita buat satu-satu. Kejap delete. Delete. Dia dekat section ni. Okey. Dia ada butang 3 juga, titik 3 ni. Tekan dekat sini, kita delete section. Delete section. Ya. Dekat butang 3. Delete section. Right. Okey. Sudah Okey. Saya beritahu section ni ialah dia punya header je sebenarnya tapi tak boleh buat apa-apa. Kita cuma isi maklumat. Misalnya kat sini tajuknya dan apa yang orang itu akan buat pada section ini. Itu sajalah Okey. Dah boleh? Okey. Okey, dah selesai tu kita tekan dekat plus ni. Plus ni ialah untuk kita tambah soalan Kita klik.
Dia keluar macam ni. Okey. Kita pastikan saya sebut tadi, nak short answer boleh, paragraf pun boleh. Short answer je lah. Pendek je macam ni. Okey. Baik. Kat sini kita tuliskan nama lah. Okey, nama. Okey, kat sini ialah huruf. Kita beritahu dia kalau boleh huruf besar lah. Okey. Okey. Baik, sekarang ni bila huruf besar, kita nak berikan message kepada dia, pentingnya huruf besar tersebut. Jadi untuk itu kita tambah satu lagi, description. Tekan kat sini, kita pilih description. Okey. Tekan description. Baik. Okey, kat sini kita type lah kita punya pesanan iaitu sila type nama anda tuan-puan lah tuan-puan dengan menggunakan huruf besar bagi keperluan sijil khusus okey okey baik. Lepas tu okey, kita tekan juga required ni, tekan juga required ni kena tekan supaya nanti selagi dia tak isi dia tak boleh nak send klik saja sini. Baik, kita selesai okey. Baik, selesai. Kita nak masukkan maklumat kedua yang diperlukan oleh sijil kita. Apa dia? Tentu IC kan. So, kita boleh tekan plus ataupun kita copy je yang ni. Dia dua. Sama ada plus ataupun kita duplicate. Nak senang kita duplicate saja Saya tekan kat sini. Kita minta dia nombor kad pengenalan nombor kad pengenalan Okey. Okey, baik sini Baik, kat sini okey, bila kad pengenalan ni pengenalan kita kena pilih short answer sajalah short answer sajalah okey, short answer saja baik, lepas okey tapi tuan-tuan okey, tuan lihat bila kita type saja nombor kad kenalan, kita type aja nombor ni, Google Form dapat detect bahawa ini berkaitan dengan number. Jadi dia dah siapkan dah kat bawah ni okey, dah siapkan dia punya respon validation-nya. Kalau tuan-tuan nak buang, pangkah je dia. Tapi tuan-tuan nanti dapat jawapan yang pelik-pelik lah sebab IC ni kalau boleh IC-nya tanpa sempang Jadi kita pilih number, kita pilih kat sini ialah is number, whole number supaya dia tak ada sempang okey. Sila kat sini message kalau dia type salah, okey, sila masukkan kad pengenalan tanpa tanda sempang ya. Okey Yang ini ingat tuan sebab kita copy atas tadi kan. Kita copy atas, benda ni ada juga. So, kita boleh type lagi sekali sila masukkan nombor, tak nak buang, tak nak boleh buang kalau tak nak boleh buang tanpa sempang lah. Okey okey dah okey, selesai. Okey, sila masukkan nombor kebenaran tuan-puan tuan-puan. Okey, puan tanpa sempang okey, dah selesai. Okey, kita masukkan maklumat yang ketiga. Apa tuan agaknya okey, IC kad pengenalan jawatan dia lah. Nak tahu juga apa jawatan dia kan. Okey, kat sini kita copy lagi yang ni duplicate atau tambah. Saya suka gunakan duplicate sebab saya nak tunjuk macam mana kita boleh edit yang kita duplicate Ini required betul. Okey, tekan duplicate. Okey, kat sini tuan perhatikan sebab kita duplicate yang kad pengenalan tadi, dia tu ada macam ni. Tak apa, yang ni kita ubah short answer. Yang ini nak remove dia, kita klik je pangkah ni, tanda pangkah ni. Kita buang saja. Sebab sekarang kita ni bukan kad pengenalan, kita dah masuk kepada katakan kat sini jawatan jawatan okay, jawatan. Yang ini kita buang. Jawatan dua cara iaitu ini kita buanglah dari sana okey. Jawatan ni kita boleh biarkan kosong, nanti dia type sendiri, tapi nanti jawapan mereka tak seragam. Yang ini saya cadangkan tuan-tuan gunakan drop down ataupun tuan-tuan boleh gunakan multiple choice.
Terpulanglah. Saya rasa jawatan ni ikut keperluan. Kalau nak multiple choice boleh, drop down boleh. Contoh tuan-tuan, contoh. Okay, drop down kan. Saya pilih drop down. Okay. Dia tanya kita option 1 apa? Jawatan ni. Okay, katakan jawatannya ialah SIP plus, katakan. Jawatan yang kedua SISC. Ini kita tak tahu siapa kita punya audien. C plus. Mungkin SIC. SISC. Kemudian yang ketiga mungkin pengetua. PGB. Ataupun kita nak spesifik. Pengetua. Pengetua. Sebab kita datang tu boleh analisis pengetua orang. Itu pentingnya. Bukan apa. Pengetua. Lepas tu kat sini ada guru besar. Lepas tu kita boleh letaklah sini GPK. Ataupun GKMP. Terpulanglah. Ini bergantung kepada keperluan daerah. Ada setengah sekolah atau daerah dia nak dipikir 1 berapa dan sebagainya. Terpulang. Yang ini letak katakan penyelaras. Ataupun kat sini ialah guru. Okey. Baik, ini kalau kita set dalam bentuk drop down. Nanti bila keluar nanti dia akan tunjukkan paparan macam mana tuan. Lihat saya tunjukkan Ini dah sekarang dah hampir siap. Bukan hampir siap lah, dah siap sebahagian. Saya nak lihat macam mana paparannya. Lihat Ini paparannya. Ini paparannya kalau macam ni dia akan nampak ni. Dia akan minta email, dia minta kod khusus. Selagi saya tak isi ni tak dapat. So saya kena isi lah. Katakan saya isi kat sini nama saya yang lain, kod khusus tadi apa kod khususnya? Lupa dah. Kod khusus apa tadi? Test 25. Masuk. Pandai masuk Test 25 Okey, test 25. Okey. Nampak ini paparan dia bila kita buat apa tadi tu, buat section Tekan next. Nama huruf besar, kad pengenalan. Nampak bila jawatan ni kita boleh pilih lah. Memudahkan kerja mereka Okey, begitu paparan dia. Okey. Baik, ini dia punya ni lah. Okey. Kalau kita pilih yang multiple choice, dia nanti ada ruang ni tuan perhatikan Ini cuma ada jawatan ini saja. Kalau orang tak berkenaan, dia tak tahu nak tengok kat mana. Tapi kalau kita pilih yang satu lagi, format yang satu lagi, iaitu multiple choice, yang ini, okay, dia scroll sama, tapi dia ada satu option, and other. So, kita boleh kekalkan yang ni lah, add other ni. Jadi macam mana paparan dia? Paparan dia jadi macam ni lah, lihat. Kita akan cuba ubah. Reload. Okay, bila begini, kita masuk lagi email tadi. Masuk test. Okay. Next. Okay. Dia keluar macam ni. Guru tak ada yang silap. Ini kena ada option ni. Tambahlah. Jap ada. Tekan ni je. Jap saya padam. Saya tekan ni je lah. Add ada. Tekan kat add ada tu. Okay, saya ulang balik. Tekan dekat add other tu. Okay, apa jadi paparannya? Okay, kita masuk lagi. Tak apa, test. Okay, 25. Okay, next. Okay, dia keluar macam ni tuan. Jadi kalau dia SIP, tak SIP. Tapi kalau kerani misalnya, dia akan type kat sini. Ada. Dia akan type. Katakan PT. Contohlah. So, dia submit. Begitulah. Ini bagusnya kalau ada. Cik Man. Ya. Okey, saya ada cadangan. Okey, yang mudah pada macam jawatan ni, dia kan tak berapa banyak kan, mungkin dalam 5 atau 6 aja. Yang itu kita boleh galakkan rakan-rakan menggunakan multiple choice. Tetapi kalau misal kata contohnya, let's say kat situ nama sekolah kan nanti panjang, ada 25 contoh yang itu yang gunakan drop down. Itu cadangan saya lah. Ya, betul. Boleh. Betul. Betul Baik. Itu nak kawal tadi sebenarnya. Baik. Okey, selesai tuan ini selesai Selesai. Okey, sekarang ni dah selesai yang ni. Jawatan lepas apa kita nak sijil lagi? Nama dah ada, maklumat peserta dah ada. Nama kad pengenalan, jawatan itu je kot. Okey, untuk sijil ya. Tempat bertugas. Okey, tempat bertugas. Okey, klik satu lagi. Okey. Namalah tempat bertugas Tempat bertugas. Okey. Okey, kat sini
Tuan-tuan kosongkan je lah Kalau nak gunakan kaedah Puan Nur Hajar Nur Izzah tadi boleh Iaitu kita katakan contoh Ini contoh Katakan saya buat ini untuk sekolah-sekolah bawah daerah Kulai. Saya akan pergi kepada saya punya senarai pengetua besar. Saya tunjukkan Ini cara mudah tuan. Jadi kalau kita ramai pengetua pun kita boleh masuk. Saya pergi data saya pergi dekat SIP punya folder. Ini TSIP Johor. Okey, katakan saya ambil yang inilah Okay, saya nak ambil data dia bukan apa nama sekolah je nak ambil sebab kita boleh copy paste daripada Excel katakan sekolah kita banyak macam daerah-daerah KL tu sampai beratus-ratus sekolah 200 300 jadi kita boleh masuk sekali masuk je contohlah saya buat okey kat sini ni saya pergi kat data data okey saya copy semua copy saya pergi ke saya punya Google Form yang ini saya ubah kepada drop down. Ini bila kita nak guna kaedah ni sesuai drop down lah. Kita drop down. Lepas tu kita hanya tekan kat nombor satu ni. Lepas tu kita tekan Ctrl V tuan ataupun klik sebelah kanan kita pastekan dia. Ni Ctrl V singkatan dia. Kita pastekan dia. Nampak? Dia dah masuk semua. Dia masuk semua. Sekolah. Okey, kalau nak buang sekolah tu kita buang je lah pangkah Okey. Dah siap? Kita lihat macam mana paparan Kita pergi kat sini. Kita refresh balik Okey. Dan lepas tu kita isi maklumat kita. Okey, kod khusus test 25. Lepas tu kita pergi next. Okey, lepas tu letak nama. Letak ni semua CCC. Tempat petugas, klik. Dia keluarlah. Dia akan pilih je sekolah mana begitu. Okey. Baik. Itu cara nak mudah lah. Okey. Dah selesai? Okey. Kalau ikut penarafan PPD, PKPD, kan setiap program tu kita mesti menilai tuan-tuan kan? Jadi kat sini tuan-tuan boleh masuk segmen yang ketiga Ni segmen pertama tadi, ingat section yang pertama tadi ialah dia lebih kepada nama khusus, email dan kod khusus. Segmen yang kedua ialah maklumat peserta. Yang ketiga ni tuan-tuan boleh masukkan penilaian-penilaian dan sebagainya Supaya apa? Kita punya program selesai je kita terus dapat dia punya PK06 tu Ini optional aja lah. Yang ni saya rasa perlu tunjukkan tak perlu tuan-tuan Maksud Cikgu kena add section lah yang ketiga tu yang penilaian nak masukkan kita tekan ini tekan section yang ni. Tekan add section. Add section. Tekan add section di sini, dia keluar section 3 ni. Lepas tu kita type kat sini katakan penilaian peserta lah Penilaian ke? Maklum balas Contoh kat sini lah ini apa ni pendaftaran Perluasan Malaysia ni, ini yang saya buat ni. Saya ada bahagian maklum balas ni. Ni dia. Maklum balas peserta. Adakah pengurusan saya sesi ini macam objektif? Ya atau tidak? Sila beri rating 1 hingga 5. Berikan penilaian kompetensi dia. Kita nak tahu lepas sesi ni apa perubahan pada dia kemudian beri komen. Contoh gitulah saya buat simple aja Okey. Baik. Okey, selesai. Ini section yang ketiga. Ya. Yang nak insert yang tempat bertugas tadi secara yang kau buat tadi upload tu macam mana? Okey. Kita pergi dekat kita punya sumber, katakan dari Excel. Kita copy semua, copy. Copy. Nampak saya copy ada salah ni, ada peratus kehadiran Copy semua. Lepas tu kita pergi ke kita punya Google Form. Kita hanya pastekan saja. Pastekan je Ctrl V. Paste dekat tempat bertugas tadi lah. Tak, dekat ni. Dengan syarat kita pilih dulu menu dia drop down. Dia boleh guna drop down dan juga boleh guna juga untuk multiple choice. Checkbox pun boleh tapi tak sesuai lah. Biasanya 2 lah drop down ni. Okey, contoh begini. Okey, dia akan paste, dia akan masukkan semua tapi kita semak dulu. Kadang-kadang ada nama yang pelik-pelik. Contoh, saya tadi ada masuk bukan nama header pun masuk. Nampak ni. Peratus kehadiran. So saya buang. Okey. Check dulu tengok nanti ni peratus kehadiran sebab copy paste di close semualah. Ni buang Boleh letak dekat tempat
option tadi lah. Ya, dekat option. Yes, option. Okay, thank Okay, you. baik. Alright. Okay, tuan selesai. Ini maklum balas, kita boleh bubuh. Baik. Katakanlah kita dah siap maklum balas. Contoh saya shortcut, saya dah ada macam ni tuan Saya dah ada dah ni. Dah buat section pertama ialah maklumat hari ni Ini tuan kena buat nantilah. Sesi kita hari ni. Lepas tu kodnya saya dah masukkan kodnya, dah saya beri N90 OF Hari ni saya punya number ni sebab saya ada e-certificate, saya ambil kod certificate Okey. Lepas tu maklumat peserta saya masukkan, lepas tu saya sikit penilaian. Lepas tu bawah ni komen. Katakan saya tak nak peserta jawab bahagian ni. Saya nak peserta lepas dia isi organisasi sekolah, dia keluar, tak perlu isi ni. Okey. Apa kita buat? Dekat bahagian after section 2 ni, kita klik kat sini. Tuan-tuan jangan risau sebab sesi ni dirakamkan, jadi tuan-tuan nanti boleh tengoklah Okey. Tuan-tuan terus saja pilih selepas section yang kedua ni dia nak ke mana? Adakah nak jawab ketiga atau terus tutup? Jadi tuan-tuan pilih kat sini, katakan saya tak nak dia jawab bahagian section ketiga. Tekan terus dekat submit form. Submit form. Submit form. Jadi maknanya lepas dia jawab section yang kedua, dia tak akan jumpa yang section 3 ni. Dia akan skip. Itu. Ya? Okey. Ada pertanyaan? Sekarang pukul 11.47. Nampaknya kita belum masuk lagi. Tak apa, kita sekejap lagi. Ini dah selesai Ini dah selesai. Okey, dah selesai. Tuan-tuan Cik Man, Ya. minta maaf. Baik. Ialah sebab internet ni lambat. Jadi bila Cik Man tunjuk yang depan, saya masih kat belakang. Oh, tak apa. Dekat maklum balas peserta tu, Okey. kita tak letak apa-apa description kan? Boleh nak letak? Boleh. Contoh, untuk makluman Puan Zuraida bila tekan section 3 je, dia terus keluar ni ruang description. Dia dah siapkan. Dia automatik. Section ni yang tanda sama ni, ini pemisah. Ingat yang dia gunakan ikon ni lah, dia nak pisahkan dua elemen tu, dua section, satu dan dua Jadi bila kita buat ni, dia keluar terus macam automatik. Nak bubuh boleh, tak nak bubuh tak apa. Okay. So, lepas tu the next one yang kata question tu, option apa yang tulis kat situ Yang mana? Di bawah tu. Lepas habis Ni. description. Ini bila kita tambah section, dia sebenarnya ni tak ada. Dia macam gini je. Jadi kita kena tambahlah tanda plus ni, add question. Oh, add question. Ya, tambah ni dia akan keluarkan menu ni. Lepas tu kita tentukan soalan tu apa maklumat kita nak. Jadi adakah kita nak short answer ke apa ke? Contoh macam saya ni, saya ambil contoh yang dah siap bahagian maklum balas ni saya buat format begini. Adakah perkongsian sesi ini, sesi apa? Pembelajaran ni, pembelajaran ni tak boleh telah mencapai objektif. Dia nilai lah. Okey. Lepas tu yang kedua dari segi rating. Ni semua tambah-tambah je lah tu. Tambah-tambah je. Okey. Sifu boleh tanya? Boleh. Okey. Pada maklum balas peserta section 3 ni, okey. Kalau misal kata ada orang macam saya malas nak menulis satu-satu, tetapi lebih berminat contohnya nak copy file TKC 6 untuk masukkan situ. Ada cara ke begitu? Okey, yang itu TKC 6 TKC 6 boleh masuk? Ataupun PK052 lah contohnya. Jadi boleh ke kita copy file masukkan sini? Dia gini boleh. Saya tunjuk cara dia Contoh saya pergi yang sini. Yes, thank you. Okey, kita pergi ke TKC. Kat TKC dekat mana saya cari dulu. CC, saya punya file CC, CC dekat mana CC? Okey, CC ni. Katakan saya pergi dekat CC punya borang TKC ni. Okey. Saya pergi kat borang. Sifu kena cakap pelan sikit tau, because your suara dengan your screen lagging quite 3 saat juga. Oh. So saya kena apa? Kena cakap pelan-pelan sikit Cakapnya lambat sikit. Okay, Sebenarnya ada ramai terkejar-kejar. Okey, baik. Okey, sekarang saya dah buka Saya dah buka sekarang dokumen TKC
rekod coaching dia kat mana? Nanti ke sini saya buka sini. Okey, sebab kita nak gunakan kaedah copy paste Saya tak pasti adakah ini dimasukkan oleh Puan Nur Reza. Betul. Okey, baik. Betul dia. Okey, kita buka sekarang ni. Sebenarnya kita boleh ni kalau dokumen ni kalau kita buat quiz lagi mudah. Soalan tu kita boleh masuk je. Okey, ni 3 simpat ke masuk aja Aizah? 6. 6. Okey, 6 Ya, Okey. 6. 6 bawah ni Okey, mana 3 6? Alhamdulillah. Okey, contoh 3 6. Okey. Okey, ini soalannya. Ini soalannya. Okey, sesi coaching ini saya copy je lah, Saya copy ni semua. Copy. Saya pergi ke saya punya page tadi. Saya hanya paste je lah satu. Okey, Ctrl V Dia keluar gitu. Okay. Lepas tu buat satu-satu ya. Ya, lepas tu kena satu-satu lah. Okey, lepas tu dia jawapan dia apa? Ya, tidak, pasti. Jadi kita kena buat satu. Ya, dia tidak, pasti. Okay. Jadi kalau ya tidak, kurang pasti, ya. Kita kena ubah Ya. Ini kena ubah. Kita kena pilih perkataan ni lah. Seperti nampak. Beza kalau drop down ni lah. Yang multiple choice ni dah nampak semua. Drop down dia tak nampak. Ya. Ini ya. Tidak. Yang ketiga ialah kurang pasti. Okey. Kurang pasti. Baik. Bila selesai ni. Jangan lupa tuan, setiap kali kita buat soalan ni. Kita kena pastikan bahawa yang required ni kena klik. Okay. Lepas tu dah siap ni, kita boleh terus duplicate. Dia duplicate, kita tak perlu lagi type yang bawah ni. Option dah ada. Kita cuma copy je daripada soalan ini. Soalan yang kedua ni, sesi coaching ni katakan yang ni. Kita copy saja yang ini. Sekejap copy. Okay. Copy, kita pastekan dekat kita punya soalan nombor 2 Okey, begitulah. Okey, Dr. Puan Noiza boleh? Boleh, jelas. Okey, baik. Alright, selesai Okey, sekarang ni kita dah selesai, katakan dah siap soalan lain tu tuan tambahlah. Okey, dah siap sekarang ni. Sekarang kita nak hantar kita punya dokumen ataupun email Google Form ini kepada kita punya klien ataupun coachee Jadi untuk itu kita boleh tengok dulu ini preview ni kita nak lihat kerja paparan supaya memudahkan kita memudahkan pengguna lah Ini paparannya beginilah tuan saya tak boleh isi lagi, banyak sangat isi Okey ini contohlah yang tadi tu Okey. Lepas tu okey, pastikan kita punya borang ni tak ada nama lagi. Jadi kita klik dekat atas sebelah kiri ni, dia ada tempat nama, masih belum dinamakan. Jadi kita klik kat sini borang ni, kita bold gini. Dah bold lagi ni, kita klik saja nanti dia bold sendiri. Kita tekan dekat atas nanti automatik dia pergi atas. Jadi kita punya borang dah ada nama Dah selesai. Kita tengok setting balik, walaupun dah buat tadi kita check balik, pastikan ada ni. Okey, ini kita untick, selesai. Kita save balik. Sekarang ni kita nak hantar. Bila nak hantar, okey, kadang-kadang kita bekerja dengan rakan SIP yang lain dalam daerah kita. Jadi kita boleh beri akses kepada mereka untuk buka dan analisis data juga Caranya ialah kita tekan more dan kita tekan dekat collaborators Tekan kat sini, kita type nama dia, dia punya email. Jadi orang sahabat kita tadi tu dia akan dapat akses sebagai admin lah. Kat sini type katakan ni dah keluar sebab saya gunakan DL dah. Saya boleh share dengan Noria. Tak tahu siapa ni ada automatik keluar Katakan saya letak nama orang lain lah Katakan SAZMAN Gmail lah katakan contohlah Okey. Message type lah. Okey. Tuan diberi akses kepada data daripada daripada maklum balas khusus peserta tulis lah lepas tu kita send. Nampak kat sini dia sebagai editor dan tuan-tuan boleh limitkan peranan dia sama tak boleh, ini memang tak boleh
Tak ada limit. Ini memang editor, orang itu boleh akses, dia boleh gunakan data daripada source edit tersebut. Okay, dia beri peringatan sebab kita guna edit, kita nak keluar, dia beri peringatan. Share anyway lah. Bagi edit dia keluar, yang bukan edit tak keluar. Okay, siap tuan Dah siap, kita send. Tekan butang send. Okay. Lepas tu dekat sini ada tanda apa ni? Link, hyperlink. Kita klik hyperlink ni. Ni panjang tuan kalau kita nak copy boleh. Nanti panjang. Jadi kita pendekkan alamat tu, shorten URL. Dia akan jadi pendek. Macam inilah. Jadi kita terus free. Tapi kalau tuan-tuan nak gunakan QR code dan sebagainya, biarkan panjang. Kita copy saja. Kita pergi ke Tini ni. Tini satu browser yang berikan perkhidmatan percuma bagaimana kita nak pendekkan alamat. Tekan kat sini. Kita pendekkan alamat. Okay. Dia sedang proses. Okay. Ini alamat kita. Ni yang baru. Kan ringkas saja. Kita copy, boleh pastekan dekat DM, dekat WhatsApp, kita boleh hantar dalam Facebook, Twitter, macam-macam email, kita boleh dapatkan QR code, klik kat sini. Okey, ini bagus Ini bagus untuk Puan Eza, ini macam yang Segamat gunalah, dia gunakan QR code. Kita copy QR code ni, kita pergi copy. Jadi kalau besok dah PKP tamat, kita pergi sekolah, kita urut QR code, PGB scan, dia tu isi senang tak begitu susah. Baik. Selesai. Baik. Alright. Okey, kita dah sampai kepada penghujung untuk sesi yang pertama ni